نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأسجنه في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Alhamdulillah bersyukur kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia selalu dan sentiasa mencurahkan berbagai nikmat dan rahmat yang melimpah ruah kepada kita yang mana tak dapat kita nak bilang banyaknya. Alhamdulillah dengan rahmat dan nikmat Allah Taala itu hari ini kita dapat bersama dalam majlis ilmi dengan selamat dan Allah jauhkan kita daripada bencana alam, bencana perkara yang mana kita tak sukai. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Taala yang melanjutkan umur kita dan memanjangkan umur kita sehingga kita berpijak tahun baru bagi Islam, tahun baru bagi hijrah pada hari ini ialah hari Ahad 1 hari bulan Muharram 1438. Alhamdulillah Allah lanjutkan umur kita, dapat kita berpijak tahun baru bagi tahun Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, alhamdulillah terkadang kita ni tak sedar masa yang lalu pada kita sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, sebulan demi sebulan, sehingga habis bulan masuk tahun baru pun kita tak tahu, tak khabar. Itu je. Ini daripada sedar tak sedar kita lah, kata umur kita tu kodok lanjut gitu. Dengan berubah masa dan peredaran masa itu, maka itu adalah mengikut kejadian Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal lagi, ya makhlaqas samawati wal ard.
masa beridar, masa berpusing. Jadi bila tahun tu ia berubah daripada tahun dulu pada tahun baru tu, maknanya kita dapat ada perubahan lah, ada perubahan. Ada perubahan. Berubah segala-galanya. Umur kita pun berubah, umur kita berubah. Jadi kalau orang umur 39 jadi 40, 49 jadi 50, berubah dua akar situ tu. Kalau lah kita ikut tahun Islam, ikut tahun Hijrah. Kalau tahun ikut tahun hak sakun ni, dia tak sapa lagi, boleh mukeran bu sapanya. Jadi maknanya tahun perubahan. Maka kita perlu ada berubah, ada hijrah daripada tahun 1437, hijrah pada tahun 1438. Maka kita kena adalah hijrah dalam perubahan hidup kita ni, insya-Allah. Daripada tak molek kepada molek, daripada molek daripada lebih baik kepada lebih molek, lebih baik lagi, kepada yang lebih baik, pada lebih cemerlang dan sebagainya. Itulah kita harap. Semoga perubahan kita itu adalah akan berubah. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, munasabah dengan kita wida' tahun yang lepas, Zulhijjah 1437, dan kita masuk tahun baru 1438, maka habis bulan yang ke-12, kita masuk bulan pertama. Kita dapati bahasanya sebelum pada kita habis tahun itu adalah kita hari raya Aidul Adha. Hari raya Aidul Adha, raya haji ataupun raya Kurban yang mana kita sebut tu. Maka dalam hari raya tu boleh katakan semua tempat sembahyang raya tu ada khutbah belaka. Baca khutbah raya, khutbah raya. Tajuk tu ada tajuk yang sama, ada tajuk yang tak sama, tajuk yang tak serupa. Maka raya baru ni adalah saya adalah salah seorang pada orang baca khutbah untuk sidang hari raya tu, dalam bilangan ratusan orang lah, tak sampai ribu, ratusan lah. Tapi azam hati itu nak wisapa isi khutbah tu pada kita semua sebanyak mungkin. Isi khutbah yang mana kita kemukakan kepada sidang hari raya hari itu tu, sebolehnya nak wisapa lebih pada bilangnya yang ada daripada tu. Maka mulai pada hari ini ni, insya-Allah saya boleh katakan sepatutnya nak mengajar, nak syarah khutbah hak baru ni. Jadi nak syarah, nak penerangan khutbah hak kita baca baru ni, supaya dapat faedah bersama, insya-Allah. Diharapkan bahawasanya semoga boleh faedah lebih kurang pada kita semua ni, insya-Allah. Jadi tajuk khutbah kita tu adalah hubungan dengan pengubahan. Jadi oleh kerana kita masuk tahun baru, tahun perubahan, tahun pengubahan, maka insya-Allah pelajaran kita daripada sekarang ni hingga seterusnya sehingga habis isi khutbah ni, kita akan beri penerangan hubungan dengan isi khutbah ni, insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, saya akan kemukakan isi khutbah yang mana saya kemukakan pada raya Adha baru ni, dan akan beri penerangan, akan beri penjelasan, akan syarah lebih kurang di atas apa yang mana dikemukakan.
Baiklah, kita masuk pada isi khutbah insya-Allah, pada penerangan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, suatu keyakinan yang pasti kita tanamkan ke dalam jiwa kita, satu keyakinan kita nak tanam dalam jiwa kita ni, iaitu Allah Azza wa Jal adalah Tuhan yang maha mengetahui, maha bijaksana dan maha kuasa. Ini kita nak tanam betul-betul, tanam wi kemah, tanam wi cerak, tanam wi kejak dari diri kita, kata Allah Tuhan yang maha mengetahui, maha bijaksana dan maha kuasa. Dialah yang menciptakan alam, Tuhan alam semua ni, dan menjadikan kesemua makhluk yang ada di dalamnya. Allah jadi semua, ya. Jadi alam ni dia jadi semua benda yang mana dalam makhluk ni. Itulah Rabbul Alamin. Kita nak baca semua tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kesemua makhluk ini adalah miliknya. Ini kita nak yakin, yakin semua makhluk ni milik Tuhan. Dialah Tuan ampunyanya dan Tuan miliknya. Dia Tuan punya, dia Tuan milik. Termasuk diri kita sendiri. Jangan kita nampak kata makhluk lain itu milik Tuhan, kita ni pecah. Pecah, tak berasa kata milik Tuhan. Tak berasa kata diri kita ni Tuhan milik dak. Duk bila terlembu, hubar, bukit, bukau, laut, sungai, caruk apa tu milik Tuhan belaka tu. Pas kita terlupa, tak ingat, lalai situ. Kita yakin kata diri kita ni milik Tuhan. Hak ni hak mula-mula hak dekat dengan kita, makhluk hak dekat dengan kita, diri kita sendiri. Kita yakin itu. Diri kita adalah menjadi milik Allah Azza wa Jal. Kita rasa gitu. Diri kita milik Tuhan. Dia memilikinya. Dan kita adalah orang yang diamanahkan untuk menjaganya. Jadi kita khabar situ. Dia kita milik Tuhan, lepas tu kiri kita ni Tuhan amanah kepada kita, suruh kita jaga. Tuhan amanah, taruh amanah kepada kita, suruh kita jaga. Mu tengok molek nah dirimu tu, jaga molek. Jaga molek, belah molek dirimu tu. Tu bukan belah makan saja dak, belah hak lain pada makan pun kena belah belaka. Dalam khutbah kita akan cerita benda tu. Dia. Ini benda yang perlu kita tanamkan, yakinkan. Dan kita adalah orang yang diamanahkan untuk menjaganya. Kita diamanahkan oleh Taala untuk jaga diri kita ni dan mendidiknya. Menjaga dia, didik dia kena penjara, amal ibadat, apa semua banyaklah. Dan pada suatu hari kelak diri kita akan kembalinya kepada Allah. Pada suatu hari kelak diri kita nak kelip pada Taala. Duduk sini kena kelip pada Taala. Dan dia akan menanyakan tentang amanah yang telah diamanahnya dulu itu. Satu hari kita nak kelip pada Allah Ta'ala. Ni kita amanah Tuhan. Tuhan kata tanya kita. Tentang amanah dia. Amanah kepada kita ni. Allah yang menciptakan makhluknya. Dan dia lebih mengetahui tentang tabiat bagi setiap makhluknya. Allah menjadi makhluk semua ni. Dia tahu tabiat makhluk semua ni, tahu belaka. Tabiat orang lagu ni, tabiat menata lagu tu, tabiat pekayu lagu tu, dia tahu belaka tabiat benda-benda tu.
dan lebih mengetahui apakah yang diperlu oleh makhluknya. Allah dia tahu, lebih tahu gapo makhluk yang perlu, gapo makhluk yang hendaknya. Dia tahu. Hak ni kita nak tanya yakin diri kita. Apakah yang berfaedah dan apakah yang bermudarat kepada makhluknya. Gapo benda berfaedah pada kita, gapo benda yang mudarat pada kita. Kita tahu belaka. Benda faedah ya suruh kita buat, benda mudarat ya lari kita. Hak yang lari tu yang mudarat dah pada kita tu. Tapi kita tu kadang kita tu tak khabar. Tak khabar. Jadi hak ni benda yang kita kena yakin. Tuhan lagi ada faedah pada kita. Tuhan suruh apa ada faedah pada kita. Semua tu klik faedah pada kita. Dia tahu benda ada faedah, benda ada mudarat. Dan dia telah memberi akal fikiran kepada makhluknya. Tahu akal fikiran pada kita makhluk ni. Kita khususnya kita manusia, tahu akal fikir pada kita. Untuk mereka dapat membezakan antara perkara yang hak benar dan perkara yang batil. Beri akal fikir pada kita untuk kita boleh beza mana benda yang benar, mana benda yang batil. Antara perkara yang baik lagi berfaedah dan perkara yang mudarat kepadanya. Benda mana mudarat, benda mana faedah, tapi akal pada kita boleh fikir benda tu. Boleh fikir benda tu. Dia. Dan dia telah pun memberitahu kepada kita apakah perkara yang berfaedah dan apakah perkara yang mudarat dan tidak berfaedah pada mereka. Perkara yang mudarat, perkara yang faedah, dia beritahu dah. Hak ni mudarat, hak ni faedah, hak ni tak pakai, hak ni pakai, hak ni baik, hak ni tak baik. Dia tunjuk dah, ya dah. Dia beri akal pada kita. Kita pun nampak. Boleh tengok tu benda tu faedah tak faedah. Nah. Dialah yang mengurus dan mengatur ke semua perkara yang ada di dalam alam ini. Allah yang mengurus, Allah yang mengatur semua perkara ada dalam alam ni. Kau yang berlaku apa semua tu Allah yang mengurus. Dia mengatur, dia cakkan. Dia cakkan semua. Dan juga di alam barzakh dan alam akhirat nanti. Di alam ni, alam dunia dan alam barzakh akan datang dan alam akhirat akan datang. Semua adalah Allah yang mengurusnya. Allah yang mengaturnya. Wa huwal alimul khabir. Dialah Tuhan yang paling mengetahui dan paling bijaksana. Dan tidak ada berlaku suatu perkara dalam alam ini mereka kesemuanya diketahui olehnya mengikut pengurusan dan pengaturannya. Tidak ada perkara berlaku dalam alam ni mereka tahu berlaku. Semua perkara berlaku dalam alam tahu berlaku. Bukan tak tahu dah. Duk berlaku situ musuh situ, perang situ, bos situ, kemarah situ sebagainya. Semua tahu berlaku. Dia mengaturnya. Itu dia. Yakinlah kita tentang kebijaksanaan Allah Azza wa Jal dan kekuasaannya. Dan kekuasaannya yang mutlak dalam pengurusan dan pelaksanaan Azza wa Jal. Pelaksanaannya Azza wa Jal. Kita yakinlah tentang bijaksana Allah dan kuasa Allah yang mutlak. Allah kuasa mutlak. Nuak gapo boleh dia kuasa mutlak. Dalam pengurusan dia, dalam pelaksanaan dia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita perhatikan dan renungkan kepada keadaan dan kedudukan umat Islam kita pada hari ini, bila kita perhati, kita tengok pada umat Islam kita hari ini, kita dapati bahawasanya mereka sentiasa berada dalam berbagai problem, muskilah dan berbagai ujian. Kita dapatilah kita umat Islam ni duduk lagu ni sentiasa duduk dalam berbagai muskilah, berbagai problem, berbagai ujian. Uji kita ni banyak kita umat Islam ni. Tak beradu ujian. Pas sekarang banyak ujian mana Allah ujikan kita ni. Hal ini adalah Allah yang mengatur. Dia lebih tahu. Sebab apa dia uji kita? Dia lebih tahu.
Mungkin kita tak tahu hikmat tu. Kita tahu sikit, banyak lagi kita tak tahu. Itu dia. Satu demi satu tidak terputus-putus semenjak kelamaan masa kemari sampai ke hari ini. Tak putus-putus uji atas, tak putus-putus problem dan muskilah berlaku di kalangan umat Islam kita ni. Bermacam-macam. Ada negeri itu lebih teruk, ada negeri ni tak teruk, ada negeri itu lebih kurang dan sebagainya, macam-macam. Kita dengar lah ni banyak-banyak negara Arab duk berlaku dan sebagainya. Tak putus-putus. Kita dapati bahawa kita umat Islam sentiasa berada dalam keadaan yang amat pahit dan amat tercengang. Maka kita rasalah kata kita ni dalam keadaan yang pahit, tercengang, bengong, bengai kita ni. Bengai lah. Di samping itu didapati banyak pula penyakit-penyakit dalam diri sendiri. Di samping ada penyakit luar tu, banyak pula penyakit di diri sendiri pun ada. Sama ada disedari oleh kita ataupun tidak disedari. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar penyakit ni, maka itu adalah duduk pada kita masing-masing lah. Maka penyakit banyak. Jadi kita kena cek penyakit. Kita kena tahu penyakit-penyakit gapo kata mana ada dalam kalangan kita ni. Dalam hidup kita umat Islam penyakit gapo kata. Banyak penyakit sangat. Antara penyakit-penyakit yang banyak ni setengah daripadanya. Setengah daripada penyakit banyak lagi daripada kita nak sebut ni. Hak ni sebahagian daripada penyakit yang mana ada dalam masyarakat kita, dalam umat Islam kita ada. Hak tersebut sini banyak lagi. Antaranya ini penyakit. Kita cek penyakit mari kita dapatinya ada penyakit gapo hati. Yang pertama, ini penyakit pertama. Pertama, penyakit jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, liar daripada Allah, tidak mendekati kepada Allah. Hak ni penyakit pertama. Kita liar pada Tuhan. Kita jauh daripada Allah Taala. Tak ada dekat kita dengan Tuhan. Tidak takarub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah menaruh harapan ataupun rajak. Harapan kita, rajak kita pada Allah pun lemah. Ni kalau kita lemah, bila kita lemah, bila kita jauh pada Allah, mari-marilah perasaan lemah ni. Harapan tak lemah, bukan tak ada harap rasul tak. Ada harap, tapi harap benar lain tu berkali lebih besar pada Allah lagi. Harap pada kerajaan, harap pada kebenaran, harap pada harta, harap pada tu. Satu tu bergantung kita pada benda tu lebih pada bergantung pada Allah Taala. Tawakal kita pun lemah tawakal pada Allah. Bukan nafi tawakal, ada tawakal tapi lemah. Kurang kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah mensyukuri nikmat Allah. Syukur nikmat Allah pun kita lemah. Tuhan nikmat cara mana pun kita tak syukur dengan sebenar syukurnya. Ini maknanya bila kita jauh pada Allah tu yang mari penyakit. Penyakit ruhi ni yang mari lalu dah. Tak syukur pada dia, tak harap pada dia, tak tawakal pada dia, kurang semua benda-benda tu. Nauzubillah min zalik. Ini penyakit di mana ada masyarakat kita. Kita sedar tak sedar, serah kita lah dia. Setengah orang sedar, setengah orang tak sedar. Setengah orang sedar, setengah orang tak sedar. Tuhan bagi nikmat pada kita, kita lemah mensyukuri nikmat pada Ta'ala. Bahkan terkadang apabila Allah mengurniakan nikmat kepadanya, ia terus sombong datang kebur dengan Allah, tidak peduli kepada kewajipannya dan bermegah-megah dengan maksiat kepadanya. Terkadang bukan sekadar tak syukur saja dak. Ia takabur dengan Tuhan. Sombong dengan Tuhan. Sombong dengan Tuhan. Lah mana sombong dengan Tuhan tu? Dia tak peduli kepada kewajipan yang mana ada pada dia. Kita boleh thumbnail lah ni, thumbnail tinggi, gaji mahal, pekak tinggi dan sebagainya. Rasa gede bear kita. Orang bear lagi, budak-budak dah bear, maya buat dia, kita tak maya tak apa. Takabur tu. Bunyi kata Allah Akbar, Allah Maha Besar. Lah demo tu, dia maya kita.
kerja kita ni. Berasa kata ni kita besar dah, kita debel dah, kita dah tamleng dah, kita kerja mahal dah, beratus ribu sebagainya. Mari rasa megah. Ini takabur dengan Tuhan bagi. Tak heran ke Tuhan. Tak heran pada bel dan sebagainya, tak heran Tuhan tu bini tak kerubung. Tak apa, kita lagi kaya, kita lagi debel sebagainya. Tak kerubung tak apa, tu budak-budak tu belah budak-budak kerubung, kita lagi tua tak kerubung tak apa dah misalnya. Takabur orang panggil tu. Sombong dengan Tuhan. Tuhan beri nikmat dah. Tak syukur nikmat Tuhan beri backup pada dia. Tak syukur nikmat Tuhan beri kaya, beri gaji mahal pada dia. Boleh pecang? Pecang. Ada. Juga siapa pecang pun support tu juga. Kalau lah masuk apa dia bulan Tulan ni maknanya pecang ni. Kita pecang dah. Duk tenggak. Boleh gaji tak kena kerja. Hati makan sedap, karaoke gapo, ikutlah gapo saja tu. Beli teratak besar sebagainya, dengan lagu, dengan nyanyi, dengan donteri, gapo tu. Jadi duk suka takabur dengan Tuhan panggil. Tuhan bagi dah nikmat, takabur pula, tak syukur. Nauzubillah min zalik. Tidak peduli kepada kewajipannya, kewajipan tak peduli. Orang ber subuh pun tak kira, orang ber zuhur pun tak kira dan sebagainya. Ikutlah apa saja. Nak makan tu makan, boleh makan belaka, haram halal pun tak kira. Nauzubillah min zalik. Bermegah-megah dengan bermaksiat pada Allah. Ni bagi tak suka bermegah-megah. Buat maksiat tu bahasa megah. Beli kereta bank baru, dan sebagainya, buka stereo oleh kata gong lu bunyi sebagainya ada. Jadi kita ada duit ni, kita kaya ni, pekat kita tinggi sebagainya. Nauzubillah. Ini bagi takabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kabar tak kabar terserah pada diri kita masing-masing. Kesemua itu adalah hasil daripada kelemahan iman kepada Allah dan tidak kesungguhan dalam beriman kepada Allah. Semua perkara berlaku itu adalah hasil pada lemah iman kita kepada Ta'ala. Lemah hubungan kita dengan Tuhan, maka timbullah benda-benda betul penyakit-penyakit itu. Inilah penyakit yang paling teruk sekali. Ini penyakit yang paling teruk sekali ni. Penyakit jauh daripada Ta'ala, lemah iman kepada Ta'ala, ini penyakit yang paling teruk sekali. Bila tinggal Tuhan tu, tak tahu dah lah. Dan menjadi punca kepada berbagai-bagai penyakit yang diikuti selepas padanya. Jadi penyakit hak paling teruknya hak inilah, jauh dengan daripada Ta'ala, pasti orang mari penyakit lain. Bila jauh pada Allah tu, segala gapo tu akan berlaku, lepas tu akan marilah banyak penyakit lagi. Penyakit jiwa, penyakit gapo mari banyaklah. Itulah kaum muslimin dan muslimat, hubungan dengan penyakit pertama ialah penyakit jauh daripada Ta'ala. Bila jauh daripada Ta'ala ni, berlakulah perkara yang berlaku. Sebab tu kita dapati, ini sebagai tambahan daripada isi ketubah kita, kita dapati beberapa hadis Nabi SAW yang beri gambaran apa dia hubungan dengan lemah iman dan jauh daripada Ta'ala. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, sayati ala nasi zamanun yaq'uduna fil masajid halakan innama himmatuhum ad-dunya fala tujadisuhum fa innahu laysa lillahi fihim hajah. Nabi kata, sayati ala nasi zamanun, akan tiba pada manusia satu masa, yaq'uduna fil masajid halakan yang pakat duduk di masjid, stupuk halakah di masjid, pakat duduk di masjid. Innama himmatuhum ad-dunya, kepentingan mereka tu dunia ya. Kepentingan mereka dunia. Duk cakap hal dunia, situ boleh cakap hal dunia, situ cakap hal dunia. Akan tiba pada manusia satu masa akan datang. Siapa dak kita lah ni? Siapa dak masa kita lah ni? Dia. Jadi kepentingannya dunia, jauh daripada Ta'ala.
Kalau itu Nabi kata pada tujalis, jangan duduk dengan sekali mereka tu. Usah duduk sekali dengan yang ni. Pok-pok duk cara hadonio ni. Situs tupuk, situs meja dia kecak hadonio, kecak hadonio ya. Nah. Ya terkadang boleh jadi juga dalam majlis ilmi kita apa, duk stupuk-stupuk tu duk kecak menego hagapo. Mari majlis ilmi misalnya. Tapi mari duk tupuk puak dia, duk kecek puak dia ya. Menego tane kacek, tane timung, tane lobok, gapo. Hatu hani dan sebagainya. Jadi hadonio. Duk di masjid. Nauzubillah min zalik. Nabi kata fa innahu laisa lillahi fihim hajah. Karena Tuhan tak ada hajat pada mereka itu. Tuhan tidak hajat pada mereka itu. Tak ada perlu pada mereka itu. Kalau tu usah duduk dengan mereka itulah. Jauhkan diri pada mereka itu. Ini satu hadis menggambarkan bila kita tu jauh daripada Allah Ta'ala, maka mari dunia mari dari kita. Ini adalah hadis rawah Abu Nuaim fil Hilyatul Auliya, sebut dalam kitab Ithaful Jamaah juzuk 1 muka 394. Satu hadis lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, no ayat kata bila manusia ni jauh daripada Allah Taala, ia akan jauh daripada Islamnya. Nabi kata yusikul Islam an yadrus fala yabqa illa ismuh wa yadrusul Quran aw yudrusul Quran fala yabqa illa rasmuh. Yusikul Islam an yadrus aw yudras, HP Islam ni akan dihapuskan. Islam ni HP akan lenyap. Fala yabqa illa ismuh, maka tidak tinggal bagi Islam mereka nama. Sebab manusia jauh pada Allah Taala, lemah iman dia, jadi ikut jauh pada ajaran Islam. Wa yudrusul Quran, dan Quran pun ditinggalkan. Fala yabqa illa rasmuh, maka tidak ada tinggal lagi, tidak ada kekal lagi melainkan rasmuh, tulis saja. Isi Quran tak ada tulis saja. Manusia tak turut Quran, tak bakar Quran. Mana tulis dia tu adalah tulis dia ada. Isi dia dalam amalkan isi Quran dan sebagainya tak ada. Itu hampir Nabi kata, hampir akan tiba keadaan lagu tu. Jadi bila manusia jauh pada Ta'ala, ya akan jauh semua. Ini penyakit-penyakit yang mari tu. Nauzubillah min zalik. Ini hadis yang keluar ni riwayat Dailami. Tengok dalam Ithaful Jamaah juzuk 1 muka 396. Hadis Nabi lagi hubungan dengan lemah iman dan jauh daripada Ta'ala juga. Nabi kata ya'ti 'alan nasi zamanun. Ya'ti 'alan nasi zamanun ulama'uha fitnah wa hukama'uha fitnah takthurul masajid wal qura la yajiduna 'aliman illa rajul ba'da rajul. Nabi kata ya'ti 'alan nasi zamanun, akan tiba pada manusia satu masa ulama'uha fitnah, ulamanya jadi fitnah, ulamanya jadi fitnah. Hukama'uha fitnah, orang bijaksana pun jadi fitnah. Buat fitnah, ulama buat fitnah, orang bijaksana pun buat fitnah. Nauzubillah min zalik. Satu masa akan tiba. Taksurul masajid wal qura, banyak masjid dan banyak pula qura baca pembaca Quran. Banyak masjid, banyak orang pandai Quran pun ramai. La yajiduna aliman illa rajul ba'da rajul. Tidak aku dapat seorang yang alim sungguh, mereka seorang lepas seorang. Maknanya ada sikit. Orang alim sungguh yang beramal sungguh tu ada sikit. Ada ramai-ramai tapi jadi fitnahkan pada orang ramai. Nauzubillah min zalik. Sebab tu maknanya Nabi beritahu dah pada hadis lain tu, maknanya orang nak keluar pada fitnah, klik pada kitab dan sunnah. Nak lepas pada fitnah kekacauan ni kena klik pada kitab dan sunnah. Itu pada hadis yang lain. Jadi kalau kita klik pada kitab dan sunnah, kita akan selamatlah, sebab jaminan pada Allah SWT dah benar tu.
Itu hadis tu riwayat Abu Nuaim. Tengok dalam Ithaful Jamaah juz 1 muka 396 juga. Satu hadis lagi, Nabi kata latang qudana ural Islam urwatan kullaman taqadat urwah tashabbatha an-nas billati taliha fa awwalaha naqdan al-hukmu wa akhiruhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Nabi kata latang qudana ural Islam urwatan akan terhurai, akan terhurai rantai Islam ni sekate. Kalau kata ni akan terucuk, akan pecah tu be sekate. Pastoso. Nabi menggambar ke Islam supaya rata. Islam ni akan terucuk pas sekate, pas kerak kan. Wa kullaman taqadat urwah tasabbatan nas billati taliha. Bila tujuk manusia tu cari pula hak lepas dia tu. Ada. Cari pula lepas dia tu. Pula tujuk pula tujuk pula. Manusia akan ikut dia tujuk lepas tujuk. Pahurai. Fa awwaluhun naqdan al-hukmu. Mula-mula perkara yang tujuk terhurai, kata tujuk mula-mulanya al-hukmu ialah hukum Allah di atas muka bumi ni. Hak ni mula-mula sekali. Hak tujuk. Hukum kat tangan pun tak ada, hukum rejam zina pun tak ada, hukum bunuh balah pun tak ada. Je kau habis hak tu dah. Hak ni mula-mula sekali. Ya cerak dah ni. Lah ni negara-negara Islam pun mana ada hak pakai hukum Islam ya? Mana? Maka hukum Allah, hukum Islam dalam bab hudud, dalam bab kisah, bab jenayah, bab apa tu ada. Ini mula-mula perkara yang terlucuk, perkara yang terhurai, perkara yang terpecah tubik pada rantai Islam ni al-hukum. Wa akhiruhun as-salah. Hak akhir sekalinya salah. Semaya. Semaya ni hak akhir kau tujuk. Lah ni alhamdulillah dah ada banyak, tak ada apa lagi. Akhirnya manusia tu akan tinggal semaya. Akan tinggal semaya. Lah ni pun ada tinggal semaya tu, bukan tak ada tinggal semaya. Dia bahasa besar sikit, bahasa tak kena semaya dah. Selapis manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga At-Tabarani dengan sanad yang sahih, sebut dalam Ithabul Jamaah juz 1 muka 397. Itulah kaum muslimin dan muslimat daripada penyakit pertama yang mana kita bercara tadi itu ialah penyakit jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lemah iman. Maka akan berlakulah beberapa perkara yang berikut daripadanya, daripada perkara yang tak molek dalam hidup kita ni. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, penyakit yang kedua yang mana ada dalam hidup kita orang Islam ni ialah penyakit jauh daripada mengikut ajaran kitab Al-Quran dan Sunnah. Jauh daripada kitab Sunnah. Ya pucuk mula-mulanya hak nu bila ajar pada Allah satu ke Quran pun dia akan jauh, dengan Sunnah pun dia akan jauh. Tapi kita sebut juga we nampak. Kalau sebut kata jangan Allah satu nampak atas so tu. Jadi yang keduanya ialah jauh daripada mengikut ajaran Quran dan ajaran Sunnah. Ini penyakit juga ni. Tu saya turut Quran, tu saya turut Sunnah. Quran dan Sunnah ni adalah agama kita dah. Agama duduk situ. Jadi kita tak usah kepada Quran, tak usah kepada Sunnah. Mana kita tak usah pada agama kita lah. Itu dia. Malahan menganggapkan mengikut Quran dan Sunnah itu ada suatu perkara yang lama dan lapuk, dan suatu perkara yang jemu dan puas. Kadang yang berasa kata turut Quran ni perkara lama, perkara puas turut Quran, sikit sunnah, puas jemu orang sunnah ni. Muak dah. Berasa lagu tu. Turut sunnah ni berasa muak.
Seperti muak tengok pulut deriye. Bila makan banyak tu muak tengok tu masa nak mutah dah. Ini. Ni supaya tengok sunah sikit sunah muak dah. Sunah lah mana tu? Ini bahasa lagu tu. Na'udzubillah min zalik. Dan terkadang mentakwilkan aku ada sunnah mengikut kemahuan nafsu mereka sendiri. Kadang tafsir Quran, takwil surah tu mengikut nafsu sendiri. Hak ni orang berpengalaman ni. Golongan yang pakai akal fikir dia. Ya takwil Quran, ya takwil sunnah mengikut bagi nafsu dia. Sebagai contoh takwil Quran mengikut nafsu ni, Tuhan kata al-hajj asyhurun ma'lumatun. Haji itu beberapa bulan yang maklum. Jadi mengikut tafsir dia nya, Tuhan kata al-hajj asyhurun ma'lumatun. Haji itu beberapa bulan yang maklum. Bukan kena buat bulan Zulhijjah. Tak mesti bulan Zulhijjah, bulan lain, tak apa, beberapa bulan yang maklum. Sudah buat bulan-bulan tak apa haji. Tu tafsir ikut otak dia panggil. Ikut nafsu dia. Ikut nafsu dia. Dia. Di sini apabila dapat di suatu umat itu jauh daripada Allah Azza wa Jal, maka mereka akan jauh daripada pimpinan Quran dan Sunnah. Juga bila manusia itu jauh daripada Allah, dia akan jauh daripada pimpinan Quran dan Sunnah. Quran itu Allah dah. Sunnah pun Allah juga melalui lidah Nabi SAW. Jadi bila jauh pada Allah mula-mula tu, dia kena jauhlah daripada Quran dan Sunnah. Maka dari situ mereka akan ditimpa pula berbagai-bagai penyakit yang banyak yang berikutan pada itu. Jadi bila tinggal lagu tu bila jadi lagu tu kada tu lagu tu, ia akan marilah penyakit banyak penyakit akan mari. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, munasabah dengan penyakit yang keluar yang mana kita bicara sekarang ni ialah jauh Quran dan Sunnah dengan mengikutkan akal fikiran dan hawa nafsu ni. Kita dapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata satafariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqah a'zamuha fitnatan ala ummati qaumun yakisuna al-umur bi ra'yihim fayuhilluna al-haram wa yuharrimuna al-halal. Nabi kata satafariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqah, akan berpecah umatku ni sampai pada 70 puak lebih. 73 puak. 70 puak lebih Nabi kata. 70 golongan lebih. Umat Islam ni akan pecah, umat dia akan pecah sampai 70 puak lebih. Bawa ideologi macam-macam. Bawa fikiran macam-macam. A'zamuha fitnatan ala ummati. Yang paling besar, yang paling bahaya fitnahnya di atas umatku ialah kaumun yakisunal umur bi ra'yihim. Ialah kaum yang ukurkan segala perkara tu ikut otak dia. Hak ni hak paling bahaya pada umatku sekali. Ialah mereka yang kira semua perkara tu, dia kiyah perkara tu dengan fikiran dia. Dia tinggal Quran. Dia tak tinggal Quran apa, dia tafsir Quran, dia buat Quran tu mengikut bagi fikiran dia. Yakisunal umur bi ra'yihim. Mereka kiaskan, ukurkan segala perkara tu mengikut otak mereka itu. Kalau itu bila ikut otak tu fayuhillunal haram, maka mereka akan menghalalkan benda haram. Sebab apa otak? Menghalalkan benda haram, wa yuharrimunal halal, dan akan mengharamkan benda halal. Sebab apa otak? Kira mudah-mudah pakai otak. Arak buat dengan apa arak?
Kalau dulu tu ngetuak. Ngetuak. Tuak tah. Pas tuak tah tu harai kan makan. Harai ke halal? Halal. Tak harai. Pasti ia gelegak. Jadi agak. Dia gelegak dia agak. Pas jadi agak pun dia berubah gapo. Dulu dia tuak, lah ni dia jadi dia gelegak. Dia gelegak. Pas makan aku duk gelegak pun jadi kananya dia asal-asal hal benda cuci, benda halal. Jadi kalau mabuk pun tak apa. Bukan dia mabuk mudah dia jadi agak. Dia pakai akal kerana asalnya cuci. Lepas tu buat habis gelegak tu dia cuka. Cuka tu halal lah. Tengok tu. Mana cuka tu halal segi syariat halal lah bila dia cuka sendiri tu. Kalau gelegak jadi agak tu mabuk. Mabuk. Haram makan tu mengikut syariat Islamnya. Tapi orang pakai otak ni apa salahnya? Masa gelegak pun ya asal cuci ni mari pada akal. Supaya juga arwah buat dengan buah unak. Dengan buah zabik. Ya asal apa? Asal buah zabik. Halal ke halal? Halal. Bah, gigi gendai, gigi rebuk, gigi dolak air tu, ya jadi gelegak apa jadi agak tu. Ya asal halal apa tu? Pakai otak ni, pakai otak. Sebab buah kayu halal mula-mula dah. Maknanya ini adalah kiyah benar hak semua kau ngakal dia. Lepas tu dia akan menghalalkan benda haram tu. Bila haram dah pun halal sebab klik pada asal. Ini panggil kiyah yakisul umur bi ra'yihim. Jalan ni terkadang kita tak nampak lah. Supaya jurak orang ada isak tu. Rokok lah, lebih pada rokok lagi lah. Gila tu lah. Dia buat makan kayu juga tu. Buat buah hunak, buah kapal semua. Boh tu isak pro isak. Yang dia panjang isak kan. Isak pro tu. Halal. Sisi dia tu. Supaya rokok kita juga. Buat dah terbakar. Pada terbakar di kapal pun benda suci. Benda suci. Pakai kita isak pun jadi gananya. Ya asal benda suci. Semua ni pakai otak panggil. Hak ni lah hak Nabi duk bimbing yang paling bahaya pada umat dia nya orang yang pakai otak dia kias segala perkara tu dengan otak dia. Maka dia akan menghalalkan benda haram bila halal belaka. Ada. Jadi dan wa yuharimun halal benda haram tu jadi halal. Dia benda halal tu jadi haram. Ada. Benda halal jadi haram. Benda haram tu jadi halal. Inilah hak Nabi tu dia kata yang paling besar petunah pada umat dia puak ni. Dan perkara lagi pun supaya akan mari pakai otak dia. Zina pun tak apa. Zina pun tak apa. Manusia yang nak pada tutup dia. Apa-apa kita sekat dia nya. Sit bagi seseorang. Duk lari buat apanya? Ya zina. Gapo usak demo? Degaduh pun dengan demo. Dia suan Tuhan. Perkara hak peribadi duk gaduh apa? Jadi dia kias semua perkara tu dijadikan semua perkara akhirnya semua perkara hak haram tu dia halal. Inilah yang Nabi paling bimbing dan Nabi beritahu kata inilah orang yang paling bahaya pada umat dia. Ini hasil pada pertama kali jah pada Allah dan jah pada Quran dan sunnah. Akan lahir lagu ni. Itulah hadis riwayat At-Tabarani fil Kabir dan Al-Bazar dan tengok dari Ithaful Jamaah juzuk 1 muka apa dia 265. Satu hadis lagi apa dia
riwayat pada tabi'i. Daripada tabi'i. Bukan daripada Nabi, tak daripada tabi'in. Ad-Dhahhak annahu qala ya'ti 'alan nasi zamanun takthuru fil ahadits hatta la yabqa al-mashab alaihi hatta la yabqa al-mashab alaihi al-ghubar la yunzar fihi hatta la yabqa al-mashabu alaihi al-ghubar la yunzar fihi. Ini perkataan Dhahhak. Perkataan Dhahhak macam ni maknanya dia kata perkara yang akan datang. Ini menunjukkan bahawasanya ada hadis, ada hukum marfu', hukum hadis ni diakad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkara yang tak boleh kata dengan akal fikir dia kena ada sanad pada Nabi, tapi tak ada lafaz Nabi dak. Ini lafaz Ad-Dhahhak kata la ya'ti 'alan nasi zamanun, akan tiba pada manusia satu masa taksuru fihi al-ahadits, banyak cakap, banyak kecek, kecek banyak, hadis banyak, berita ni cerita ni banyak. Sepuluh ni lah surat khabar, surat gapo tu banyak cerita sebagainya. Itu masuk dalam hadis bakal tu. Ada Facebook hatta ni banyak. Dia banyak. Hatta yabqa al-mashafu alaihi rubat, sehingga tinggallah mushaf tu, tinggallah Quran tu alaihi gubar, dak berdebu atas Quran. Hal tu banyak cakap banyak, tapi Quran tu tak ada berdebu situ, tak ada ambil baca apa dak, tak ada kira apa dak. La yunzar fihi, tak ditengok kepada Quran tu dalam pada mushaf tu. Ni iaitu tinggal Quran. Bila tinggal Allah Ta'ala, akan tinggal Quran dan akan tinggallah hadis Nabi SAW. Ini adalah sebut dari Ithaful Jamaah juzuk 1 muka 425. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, inilah dua perkara yang mana kita dapat tinjaukan pada hari ini untuk kita tu tahu kata penyakit yang mana ada dalam kita. Pertamanya tadi jauh daripada Allah Ta'ala, yang keduanya jauh daripada mengikut ajaran Quran dan Sunnah, yang mana akan mari lepas dari itu banyak penyakit lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sebelum pada kita nak habiskan perjalanan kita hari ini, sebagai pengingatan pada kita bahwasanya kita hari ini adalah sebagai satu hari bulan Muharram 1438 Hijriah, dan seminggu lagi kita akan jumpa dengan apa dia? Hari Tasu'a dan hari Asyura. Takut terlupa, saya ingat pada kita ada seminggu lagi supaya kita tu ada dapat mengikut sunnah Nabi SAW dalam menjalankan hidup kita ni, ialah sunat kita puasa hari Asyura. Hari Asyura, hari 10 Muharram. Dan di samping itu sunat pula kita puasa sehari sebelum padanya ataupun sehari lepas padanya. Dan sehari sebelum padanya ialah hari Tasu'a, hari ia ke 9. Hari 9, hari 10, 2 hari kita puasa dah, insya-Allah dah. Itu adalah kerana kelebihan yang mana kita tahu dah diampunkan dosa setahun tu, dan Nabi sangat menggalaklah untuk kita puasa hari Asyura, hari yang ke-10 daripada Muharram, serta hari 9 pada Muharram. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, tempat kita ni biasanya hari Asyura tu bubur surga lah. Ambil pada Asyura jadi surga. Jadi terjemah Melayu tu surga. Hari Asyura bubur surga. Jadi kalaulah kita buat bubur surga hari tu, jadi kalau makan hari tu juga tu maknanya supaya nak lawan hadis Nabi dah tu. Nabi suruh puasa, kita mari pakat bubur surga, lepas tu pakat makan. Kalau buat bubur surga, lepas tu pakat buka puasa, okey, tak apa. Dia pakat bubur surga hari tu, lepas tu padah ke semua tu mari buka puasa bubur surga, bukan makan hari tu dak. Pakat puasa hari Asyura tu. Lepas tu buka puasa bubur surga, okey, tak apa. Boleh? Buat bubur surga ni tak ada nah yang larang.
Cuma duk buat, duk lawai hari tu supaya terlawai sunnah Nabi. Nabi suka puasa, kita tak jangan puasa, kita bakal makan. Bukan makan sore dok, pagi ramai pula. Buat hari, ada kapur mari, buat hari, ada kacang, ada jagung, ada pisang, ada apa, buat mari. Jadi supaya tak nak lawai sunnah Nabi lah situ tu. Jadi itulah yang mana perlu kita ambil mulahazah, ambil perhatian. Nak buat bersurah makan okey, tak ada apa. Tapi jangan pakat makan hari Asyura tu. Kalau pada hari Asyura pun buat tak ada apa. Jadi itu bagi panggil tu Pak Penny kita. Bagi panggil tu benda budaya Melayu ni, bak makan tu okey, budaya Melayu ni. Bak makan okey. Bak makan nak sangatlah. Sebab tu apa dia pepatah Melayu dan apa dia pepatah Melayu kata, kalau duk sore negara Melayu ni buat apa duk sore? Kalau duk sore buat apa? Tidur duk sore buat apa? Tidur. Kalau 2 orang buat apa? Kecek. Ada guru orang kecek, siapa muka apa tak apa, kecek. Kalau 3 orang makan. Apa 3 orang? Kita kena pisah lah. Buat bubur ke apa nak makan. Hari supaya. Jadi bak makan ni dengan ramai-ramai tu suka buat kita ni. Orang Melayu ni. Kalau tu buat 3 orang nak kata kita pakat buat gapo, dok bina gapo, tak kira dia. Kira-kira nak makan. Kau tak boleh buat apa, pakat pergi kedai. Kira makan. Ini adalah budaya Melayu kita. Tahun baru ni kena ubah dah. Masuk tahun baru hijrah ni 1438 kena ubah dah. Budaya yang mana bercanggah Islam tu kena tak peok pelai. Potong tu bik dah. Ambil budaya hak tak menyalah Islam. Okey tak apa. Hak tak menyalah dah. Dan tabiat kita pun kita akan ubahlah insya-Allah. Itulah kita harap semoga tahun baru ni adalah tahun yang perubahan yang mana agak pergi pada lebih baik insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberi taufik dan hidayah kepada kita serta memberi kelapangan masa dapat kita mendengar dan juga mengikuti akan beberapa mutiara nasihat melalui agenda majlis ilmi kita di Masjid At-Tanmiyah Kepala Batah Paramita Jamiah Fatani ini. Dan kita harap semoga apa yang kita dengar sebentar saning akan memperolehi kepada kita akan dapat ilmu pengetahuan dan juga maklumat-maklumat supaya dapat kita beramal, supaya dapat kita berpandu, supaya dapat kita menjadikan akan pedoman di dalam kita meneruskan akan sisa-sisa hidup yang mana Allah Subhanahu wa taala masih beri lagi kepada kita ni, terutama dalam kita nak mengharungi akan satu lagi dekad, satu lagi perubahan zaman, kita panggil tahun baru. Maka marilah sama-sama kita tanikan akan satu keazaman dan juga kita laksanakan satu perubahan di dalam diri kita masing-masing untuk maju ke depan lagi. Apa yang mana kita duduk ada di hari ini tu rasanya nak maju lebih ke depan lagi, baik dari segi apa pun, terutamanya dari segi amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita nak tuju kepada hari akhirat, di mana kita akan berjaya di sana bila kita berbekal dengan amal ibadat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat ahli majlis ilmi yang mana sedang mengikuti akan majlis ilmi kita ni,
di kawasan Masjid At-Tanmiyah kita, Jamiah Fatani Kepala Batah Paramita ni, maupun yang sedang mengikuti melalui TV Y Channel dan juga TV online kita, internet secara langsung, dan juga melalui siaran radio kita daripada Fatani, Radio Ar-Risalah, At-Ta'awun Bapu, dan juga radio Al-Quran Darussalam di Palah, juga di Naratiwat Radio Ihya Uturas, dan juga mana-mana radio yang mana sudi menyiarkan akan secara langsung ini. Kita ucapkan syabas dan terima kasih banyak-banyak, dan kita harap ibu bapa semua masih lagi bersedia untuk mendengar dan juga mengikuti pengajian yang kedua sebentar nanti ini, insya-Allah. Maka sebelum daripada kita masuk kepada pengajian yang kedua, sedikit iklan kepada ibu bapa semua, iaitulah iklan berhubung dengan dua imarah masjid hari ini kita iklan, iaitu imarah yang pertama, kita semua tuan-tuan dipersilakan ke majlis imarah masjid pada hari Khamis ni, tangan ni hari bulan tu Lakum 2559 bersamaan dengan 5 Muharram 1438 dah, masuk 38 dah asal ni, 38, 37 di sini tak kena dah, kerana Muharram 1438 dah. Di Masjid Nurul Hilal Budi Hulu, Muking 1, Budi, daerah Merang Jalan ni. Jadi dengan itu beberapa semua seperti biasalah, dia je pukul 5 petang sehingga seterusnya kita jemput semualah yang mana ingin untuk nak bersama-sama dalam majlis imarah masjid untuk wilayah Jalan pada bulan ni. Iaitulah jangan lupa pada tanggal hari tepat ni bulan tu Lakum 2559 bersamaan dengan tepat 5 ataupun 5 hari bulan Muharram 1438, bertepatnya di Masjid Nurul Hilal Budi Hulu, Mukim 1 ataupun Mu 1 Budi, daerah Merang, wilayah Jalan, mulai jam pukul 5 sehingga seterusnya, dan sama-sama kita hadir ke sana. Ini untuk dalam kawasan Jalan. Manakala dalam kawasan Petani pula, iaitulah imarah masjid di Masjid Ibadur Rahman Berau, Sekolah Ar-Rahmaniyah Berau Fatani. Hari ini dia akan adakan pada hari Jumaat, hari Jumaat 7, hari Jumaat tepat 7 bulan Lakum 2516 bersamaan dengan ni hari bulan Muharram 1438, masa terbiasa dah sebelah petang tu pukul 5 sehingga seterusnya. Dengan itu, dan tuan-tuan semua yang mana ingin untuk nak masuk imarah masjid di kawasan Petani ni lah, ini untuk kawasan Petani, jangan lupa pada hari Jumaat, itulah hari Jumaat yang dekat ni lah, hari Jumaat yang dekat ni, di Masjid Ibadur Rahman Berau Fatani. Ibu bapa semua kita jemput, dan kita akan mula majlis seperti biasalah sebelah petang pukul 5 sehingga seterusnya. Inilah dan beberapa maklumat untuk mengetahui ibu bapa, terutama kepada yang ingin untuk masuk ataupun selalu duk ikuti majlis imarah masjid ataupun qiyamul lail, bolehlah kita ikuti di kawasan Jalan kita dan juga di kawasan Petani. Semoga menjadi manfaat kepada kita semua melalui iklan ini, sebagai tazkirah kepada kita semua, insya-Allah. Itulah saja lebih kurang iklan kita di pagi ini. Maka kita mari bersiap sedia pula untuk mendengar dan juga mengikuti pengajian yang kedua, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.